أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Fadilna, mari kejap tolong ambilkan kitab Abah jatuh. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alihkan plastik tu, dik. Takut Umi lalu kan jatuh. Letak atas kursi tu. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ambil handphone Abah dekat belakang kotak tu. Tingkat dua, dekat tingkat dua belakang kotak tu ada handphone. Ambil dua saja, mana-mana. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih astaghfirullahalazim allazi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah,
Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, 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 ya Allah. Tubna ila Allah wa raja'na ila Allah wa nadimna ala ma fa'alna. Tubna ila Allah wa raja'na ila Allah wa nadimna ala ma fa'alna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, imamil muttaqin wa qaidid du'atil mujahidin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah
liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Pertamanya, kita mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurniaannya dapat kita bersama-sama pada malam ini bertemu sekali lagi mengisi masa lapang kita di musim-musim PKPD ini. Moga-moga ia diberkati oleh Allah, dan sememangnya lah pun di antara hikmah yang mungkin kita tidak sedar apabila Allah menguji kita dengan pandemik COVID-19 ini, iaitulah Allah mengurniakan kita masa yang lapang selapang-lapangnya. Kalau tidak kerana pandemik ini, kita mungkin menjadi orang yang sibuk. Orang yang sibuk, yang tidak lekat di rumah. Saya sendiri pun umpamanya tidak akan lekat di rumah. Masa sihat dulu, siang pun keluar, malam pun keluar. Lebih-lebih lagi lah bagi orang yang berniaga dan seumpamanya. Maka pandemik ini sebenarnya, di samping ia menguji kita, ia mendatangkan musibah kepada kita untuk mendidik kita, tetapi dia juga didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu rahmat, iaitu memberikan kita masa lapang yang Nabi kata kehilangan umat Islam. Di antara dua nikmat, masa lapang ialah salah satu daripada dua nikmat yang umat Islam kehilangannya, dan kita kehilangannya selama ini, dan kita dapat masa lapang di musim-musim pandemik ini. Sebab itu rugilah kita kalau sekiranya dengan masa lapang di musim pandemik ini kita banyak menghabiskan masa dengan menonton drama, menonton TV, bermain game dan sebagainya, berbanding menambah ibadat kita, menambah bekal kita, menambah ilmu pengetahuan kita, dengan peluang masa lapang yang ada ini. Terima kasih Sal Tricia, terima kasih Nur Hayati Ismail, terima kasih Asma Zuraida, kerana bersama dengan kuliah saya ini. Khairi alias, terima kasih Khairi alias, Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Asma Zuraida, dan terima kasih kru audio kuliah yang turut serta di sini, yang turut serta di sini. Okey, baik. Kita nak sambung tajuk kita, iaitu transit di barzakh. Tajuk kita iaitu transit di barzakh. Malam ini kita nak baca tentang nikmat dan siksaan alam barzakh. Tentang nikmat dan siksaan alam barzakh. Saya juga nak jawab salam Zulkarnain Shu'aib. Waalaikumsalam Zulkarnain Shu'aib. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana turut serta juga dalam kuliah ini. Baik. Mengenai kewujudan nikmat dan siksa kubur. Kewujudan, maknanya nikmat dan bukan saja siksa sebenarnya, nikmat. Di kubur itu ada siksa, di kubur itu juga ada nikmat. Maka kita akan dapat yang mana? Itu bergantung kepada prestasi kita di atas muka dunia Allah Subhanahu wa taala ini. Mengenai kewujudan nikmat dan siksa kubur dalam erti barzakh, kubur yang disebut barzakh. Kerana kalau sebut kubur tu dia hanya tanah kosong, hanya tanah kosong, tanah lah yang kambus, tak ada apa-apa. Bawah tanah tu ada tulang-tulang kita nanti, yang makin lama makin daging kita yang makin lama makin cair, kain kapan kita yang makin lama makin makin kain kapan kita yang makin lama makin reput. Kain kapan kita yang makin lama makin reput, tulang kita yang makin lama makin reput. Itulah kubur. Yang banyak ceritanya ialah barzakh. Yang banyak ceritanya ialah barzakh. Jadi di barzakh ini ada nikmat dan ada juga siksa.
Ya, kita nak dapat yang mana satu, usahakanlah. Ya, kalau tak berusaha tentu dapat siksa. Tapi kalau kita gigih berusaha di atas dunia ini, insya-Allah kita akan dapat nikmat di kubur, dan dalam masa yang sama kita dapat mengelakkan azab seksa kubur, tentunya yang kita tak mampu untuk menanggungnya. Ya. Waalaikumsalam Jamaliah Jani. Ya. Waalaikumsalam Jamaliah Jani. Ya. Dan dia mengucapkan salam kepada semua yang pencinta-pencinta ilmu yang ada di audio kuliah, khususnya yang berada dalam kuliah saya ini. Ya, baik. Okey, terdapat nas-nas Al-Quran. Ya, terdapat nas-nas Al-Quran dan hadis-hadis yang menyatakannya, yang menyatakan tentang nikmat dan seksa kubur ini. Ya. Yang menyatakan tentang nikmat dan seksa kubur ini. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Waqi'ah ayat 83 hingga 94. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falawla idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. Sadaqallahul azim. Maksudnya, maka alangkah eloknya kalau semasa roh seseorang dari kamu yang hampir mati sampai ke kerongkongannya, sedang kamu pada masa itu berada di sekelilingnya, menyaksikan keadaannya. Yakni waktu kita tengah nazak, ya, nyawa kita tengah berada di kerongkong. Nyawa kita sikit lagi, kerongkong tu dah dekat dengan hidung. Nyawa kita, roh kita akan keluar melalui hidung. Bila di kerongkong tu maknanya dah dekat sangat. Ya, roh kita akan bergerak daripada kaki. Ya, sebab tu kalau orang tua-tua, tuan-tuan, saya masa kecil-kecil dulu tak faham. Bila saya menghadiri rumah saudara mara, orang tua-tua yang yang dah sedang nazak lah, sakit kuat. Ya. Saya tengok ada orang tua dia datang, dia picit-picit, dia pegang-pegang kaki. Si pesakit tu atau si yang nazak itu. Bila dia pegang-pegang kaki tu, kemudian dia kata, kaki sejuk dah ni. Kaki dia sejuk dah ni. Rupanya dia nak beritahu. Dia nak beritahu bahawa roh yang ada di kaki tu dah bergerak ke atas dah. Sebab kaki dia sejuk, rohnya dah tak ada dah kat situ. Ya. Sebab tu bila roh sampai ke kerongkong, itu maksudnya nyawanya telah betul-betul nak habis dah. Dia betul-betul nak habis dah. Sebab roh akan keluar ikut hidung. Kerongkong tu dekat sangat dengan hidung. Ya, itu maksudnya. Ya. Terima kasih Inamah Ahmad. Terima kasih Amir Isma, ya, kerana turut hadir bersama, ya, baru hadir. Baik. Maka alangkah eloknya kalau semasa roh seseorang dari kamu yang hampir mati, yang ini ketika nazak, yang ini ketika sakaratul maut, sampai ke kerongkongnya, sedang kamu pada masa itu
berada di sekelilingnya, di sekeliling kamu itu, di sekeliling kita pada waktu itu, menyaksikan keadaan kita, adik-beradik, saudara mara kita, anak isteri kita tentunya, dan orang yang paling rapat dengan kita tentunya pada saat itu berada di sisi kita. Kalau mereka betul-betul sayangkan kita, tentu mereka tidak mau jauh daripada kita pada saat di mana kita akan mungkin meninggalkan dunia ini. Ya, kita akan mungkin meninggalkan dunia ini. Ya, kita mungkin akan meninggalkan dunia ini. Itu maksudnya dia kata dekat sini. Itu yang maksudnya dia kata, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum. Dan orang-orang orang-orang yang ada di sekeliling kita menyaksikan keadaan kita, dan kami lebih dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum. Tetapi kami lebih dekat daripada mereka. Malaikat kata. Malaikat kata bahawa kami lebih dekat daripada mereka, daripada saudara mara kita yang duduk ada di keliling kita ni. Di kaki kita, di kiri kita, di kanan kita, di kepala kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa kami lebih dekat kepada kita daripada saudara mara kita berada di sisi kita itu. Tetapi kamu tidak melihat. Kita tak nampak malaikat tu. Kita tak nampak. Kerana malaikat itu adalah makhluk ghaib. Maka bukankah elok kalau kamu orang-orang yang tidak dikuasai dan tidak tunduk kepada kekuasaan. Maka bukankah elok kalau kamu orang-orang yang tidak dikuasai dan tidak tunduk kepada kekuasaan kami. Kamu kembalikan roh itu kepada keadaan sebelumnya. Jika betul kamu orang-orang yang benar. Ini sebenarnya sebagai bahasa sinis. Sebagai bahasa sinis. Kalau kamu hebat sangat, kalau kamu tu orang yang tak nak tunduk kepada kami, dalam hidup kamu tu kamu tak nak ikut kami. Kami kata tutup aurat, kamu tak nak tutup aurat. Kami kata lelaki jadi lelaki, perempuan jadi perempuan, kamu tukar. Kamu lelaki nak jadi perempuan, kamu perempuan nak jadi lelaki. Kamu nak dedahkan aurat. Kami suruh salat, kamu tak nak salat. Kami kata jangan buat maksiat, kamu nak bermaksiat. Kami kata jangan buat fitnah, nanti akan diazab. Itulah kerja yang kamu seronok dan merasa lazat untuk melakukannya. Kamu degil. Kamu berasa kamu tidak terikat dengan kami. Kamu berasa kamu tidak perlu tunduk kepada kami. Maka kamu kawallah keadaan ini. Kamu janganlah izinkan roh kamu keluar tinggalkan tubuh kamu. Itu maksudnya. Kamu jangan izinkan. Kalau kamu berkuasa, kalau kamu hebat sangat sebagaimana kamu hidup di dunia, kamu nak menentang aku, tak nak dengar cakap aku, tak nak ikut perintah aku. Cuba kamu kawal keadaan ini. Kamu buat supaya kamu jangan jadi mati. Supaya kamu hidup balik, sedar balik, segar balik. Kesudahannya, jika ia yang mati itu, yakni yang mati itu dari orang-orang yang muqarrabin, maka ia akan beroleh rehat dan kesenangan dan rahmat kesegaran serta syurga jannatun na'im. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengisytiharkan kalau sekiranya si yang nak mati itu atau kita yang nak mati itu besok merupakan orang yang muqarrabin. Apa maksud muqarrabin? Orang yang mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menghampirkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang dekat dengan Allah. Apa maksud dekat dengan Allah? Sayang Allah, kasih Allah. Dekat dengan Allah maksudnya ikut kehendak Allah. Kalau tak ikut, itu bukan dekat dengan Allah, itu jauh. Orang yang dekat dengan Allah ni orang yang sentiasa ingat pada Allah yang pertama. Yang kedua, sentiasa mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Di ingatannya Allah, di bibir mulutnya Allah, di hatinya Allah. Apa yang dia buat pun Allah. Dalam kehidupannya lebih banyak ia isi dengan usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah daripada perkara-perkara yang menjauhkan dirinya kepada Allah.
Jadi kalau orang itu orang yang muqarrabin, Tuhan kata dalam ayat ini, dia akan dapat rehat. Kuburnya itu, barzakhnya itu akan jadi tempat rehat, akan jadi tempat kesenangan kepadanya. Dan nanti kemudian dia akan dapat syurga An-Naim. Selepas daripada tinggalkan kubur tu, nanti bila berlaku hari kiamat, selepas dihisap dan dihitung di padang mahsyar, dia akan dapat syurga An-Naim. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Selamat sejahteralah kepadamu kerana engkau dari puak kanan. Ini adalah golongan ashabul yamin. Yang kalau kita sebenarnya sedang, kalau tuan-tuan yang ikut kelas tafsir, kelas bacaan tafsir yang saya bawa, salah satu surah yang kita sedang bacakan tafsirannya ialah surah Al-Waqi'ah, di mana surah Al-Waqi'ah itu menceritakan tentang ashabul yamin, as-sabiqun al-awwalun, ashabul yamin dan ashabul shimal. Tiga golongan, tiga kluster as-sabiqun al-awwalun, kluster ashabul yamin, dan kluster ashabul shimal. As-sabiqun al-awwalun dan ashabul yamin, ini dua kluster yang masuk syurga, dan ashabul shimal adalah kluster yang akan memasuki neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa'iyazbillah. Janganlah kita terdiri daripada kluster neraka Allah, kluster ashabul shimal ini. Selamat sejahteralah kepadamu ashabul yamin, yakni di antara makna ashabul yamin ialah mereka yang akan menerima kitab catatan amal daripada sebelah kanan sebagai lambang dan isyarat bahawa apa yang akan berlaku pada mereka adalah perkara yang baik-baik belaka. Dan jika ia dari puak kiri, ashabul shimal, yakni yang mendustakan rasulnya. Mendustakan rasulnya, apa maksud mendustakan rasulnya? Termasuklah mengingkari ajaran rasulnya, menolak ajaran rasulnya. Apa sahaja yang diajar oleh Rasulullah, apa yang sahaja yang disuruh dan disuruh oleh Rasulullah tidak dibuatnya, apa sahaja yang dilarang oleh Rasulullah, itulah yang dilakukannya. Inilah golongan yang mendustakan ajaran Rasul, golongan yang dipanggil ashabus shimal. Yang ashabus shimal, maka dikata jika ia dari puak yang kiri, jika si mati ini, si nazak ini, orang yang akan mati ini daripada puak yang kiri, yang mendustakan Rasul lagi sesat, maka sambutan yang disediakan baginya adalah dari air panas yang menggelegak serta bakaran api neraka. Dia akan disambut dengan air panas yang menggelegak. Bukan saja air panas, api neraka pun dia dapat. Air panas yang menggelegak pun dia dapat, api neraka pun dia dapat. Api neraka pun dia dapat. Jamal Ajani, Waalaikumsalam Jamal Ajani. Inama Ahmad, terima kasih. Amir Isma, terima kasih. Hazira Ahmad Arus, terima kasih. Waalaikumsalam Hazira Ahmad Arus. Waalaikumsalam Liza. Waalaikumsalam Pozia. Waalaikumsalam Pozia. Baik, sama-sama Pozia, dan sama-sama pada semua yang mengucapkan terima kasih kepada saya. Baik. Kemudian firman Allah Subhanahu. Kesimpulan daripada ayat tadi, tuan-tuan, apa dia? Bahawasanya kalau kita mati itu sebagai ashabul yamin, syurga kita menjadi tempat rehat, artinya kita akan dapat nikmat. Dan kalau kita ni dari kalangan ashabul shimal yang mendustakan ajaran Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam, maka kita akan kubur kita, barzakh kita akan menjadi lubang daripada lubang neraka. Maksudnya kita akan mendapat azab daripada Allah Subhanahu wa taala, azab pendahuluan, azab kubur dulu. Dia ada azab lagi lepas tu. Di mahsyar nanti ada azab. Apatahlah lagi di neraka nanti, wa'iyyazubillah. Tetapi kita akan dapat terlebih dahulu azab di kubur. Maka janganlah tempah kubur kita sebagai tempat azab. Janganlah kita bina, janganlah kehidupan kita di dunia ini membina kubur kita ataupun alam barzah kita sebagai tempat azab. Biarlah kehidupan kita di dunia ini membina kubur kita sebagai
tempat rehat, tempat kita mengecapi nikmat sebelum daripada mendapat nikmat yang lebih besar di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin dan insya-Allah. Dan berhubung dengan nikmat dan azab kubur ni juga, tuan-tuan, ya, berhubung dengan nikmat dan azab kubur ni juga ada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Maksudnya, dan janganlah sekali-sekali engkau menyangka orang-orang yang terbunuh, yang gugur syahid, yakni yang mati pada jalan Allah itu mati. Mereka tidak mati, bahkan mereka adalah hidup secara istimewa di sisi Tuhan mereka dengan mendapat rezeki yang sebenarnya. Rezeki yang sebenarnya berbanding rezeki-rezeki yang sangat kecil yang kita dapat di dunia ini. 1 daripada 99. Rezeki yang kita dapat daripada dunia ini 1% daripada 99. Yang teramat kecil jumlahnya. Malah kalau kita nak kata 1% daripada 99 pun tak kena juga. Sebab ada juga bandingan dibuat, kita celup jarum ke dalam laut, kemudian bekasan air laut yang melekat di jarum, itulah bandingan nikmat di dunia ini. Dan air laut keseluruhannya adalah bandingan nikmat yang sebenarnya yang akan kita perolehi nanti 100% di syurga nanti, insya-Allah. Kita dapat nikmat dunia yang sedikit ini pun dah lupa diri. Lupa diri kita dah. Berasa nikmat sungguh dah. Ya, kita lupa bahawa nikmat di dunia ini tak sehebat mana berbanding dengan nikmat yang Tuhan sedang sediakan di akhirat. Dan juga mereka bersukacita dengan kurniaan Allah yang telah dilimpahkan kepada mereka, dan mereka bergembira dengan berita baik mengenai saudara-saudaranya, orang-orang Islam, orang-orang Islam yang sedang berjuang, masih tinggal di belakang, yang belum mati dan belum sampai kepada mereka, iaitu bahawa tidak ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, melalui ayat ini menunjukkan salah seorang manusia macam mana yang antaranya akan mendapat nikmat yang besar di sisi Allah, khususnya di kubur nanti, iaitulah mereka yang mati syahid. Mereka yang mati di dalam peperangan bagi menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang tumpah darah mereka, sebagaimana mereka yang mati syahid di medan peperangan di Afghanistan. Termasuk jugalah mereka yang mati syahid di tali gantung, seperti Syed Qutb yang ditembak, seperti Hasan al-Banna yang digantung, seperti Abdul Qadir Audah, dan yang terbaru di bumi Mesir. Bumi Mesir memang banyak menyaksikan tumpahnya darah syuhada. Celakalah pemimpin-pemimpin Mesir yang menumpahkan darah syuhada. Dulunya Jamal Abdul Nasir, dulunya Anwar Sadat. Hari ini siapa nama general tu, menumpahkan pula darah ulama-ulama dan anggota-anggota ikhwan. Yang terbaru kalau tak salah saya ialah bekas Perdana Menteri Mesir Morsi, kalau tak salah saya, setelah dihukum bunuh ulama-ulama lain yang ada sebelum itu di bumi Mesir. Mereka inilah contohnya yang akan mendapat kebahagiaan di syurga, yang mendapat layanan yang baik di syurga, layanan yang tak terhinggakan, kerana keistimewaan mereka, kerana kesanggupan mereka mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang lain takut mati, tapi mereka ini orang yang cintakan mati.
Ini keistimewaan. Takut mati itu tidak salah, makruh pun tidak. Takut mati itu tidak salah, makruh pun tidak. Ya, kecuali kata Imam Ghazali, kita takut mati ataupun sebenarnya lebih tepat istilah dia, kita benci mati kerana kita sayangkan dunia ni. Sayang nak tinggalkan dunia, sayang nak tinggalkan harta benda dunia, kita pun takut mati atau benci mati. Pada masa itu haram hukumnya benci mati ataupun takut mati. Tetapi kalau sekadar takut mati, lebih-lebih lagi takut mati kerana merasakan kita belum layak, taubat kita belum cukup, ibadat kita rasakan belum cukup, perbekalan kita belum cukup untuk bertemu dengan hadrat Allah Subhanahu wa taala, untuk dimatikan peluang kita beribadah dan beramal selama hidup di dunia ini. Kalau kita takut mati kerana itu, tidaklah berdosa, tidaklah haram, dan malah ia menjadi perkara yang terpuji. Sebabnya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada Aisyah tentang ada orang yang bila nak mati dia seronok dan Allah juga gembira nak sambut dia. Ada orang yang nak mati, dia benci nak mati dan Allah juga benci nak jumpa dia. Lalu Aisyah kata, wahai Rasulullah, siapa yang tak takut mati? Maksudnya dari segi adab manusia biasa ni, Aisyah kata, siapa yang tak takut mati? Semua orang takut mati. Lalu Rasulullah SAW kata, bukan begitu Aisyah. Rasulullah kata, macam kita pernah baca hadis ni rasanya, saya tak ingat dalam kuliah mana. Rasulullah kata, orang ni bila dia nak mati, Tuhan tunjuk dia syurga, tempat yang dia akan pergi. Bila dia nampak syurga, seronoklah dia masa nak mati tu. Maka Allah pun seronok jumpa dia. Dan ada orang yang nak mati, Allah suruh malaikat tunjukkan kepada dia neraka, tempat yang dia akan pergi. Maka berduka citalah dia, bencilah dia nak mati, maka Allah juga benci kepada dia. Jadi kalau kita takut nak mati kerana merasakan ibadat belum cukup, kerana kita bimbang kalau ibadat kita belum cukup, itu tak apa. Tetapi ada golongan yang istimewa, tuan-tuan, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, golongan yang mati syahid ini, yang cintakan kematian, sebagaimana Dr. Abdullah Azam, hari-hari mulut dia menyebut syahid, hari-hari mulut dia menyebut mati, sehingga ketika hari dia dibom, hari Jumaat dia kena bom, dia mati dalam kereta dia bersama anak dia, yang kereta dia tu dibom, ya. Dia duduk flat di Pakistan, ya. Isteri dia tengah memasak untuk makan tengah hari Jumaat tu, dia dengan anak dia turun ke kereta untuk pergi solat Jumaat, untuk baca khutbah. Tak berapa lama suami dia turun, dia dengar bunyi bom. Dia panggil anak dia yang kedua tengah mandi. Dia kita pergi tengok, mak ada dengar bunyi letupan. Boleh jadi itu kereta ayah kamu. Boleh jadi itu kereta ayah kamu tu. Betul lah. Dia kata, dia bercerita pada orang yang menemu ramah dia. Dia kata, ketika aku mendengar keretanya diletupkan, ketika aku mendengar berita dia telah pun syahid, aku tidak terkejut. Aku tak rasa apa-apa pun, sebab aku dah lali. Kerana hari-hari dia sebut mati, hari-hari dia sebut syahid, hari-hari dia sebut dia nak mati pada jalan Allah. Kerana setiap hari Khamis, dia petang, dia habis mengajar di universiti, dia akan pergi ke Peshawar, dia akan pergi ke Afghanistan berperang. Ahad petang, kalau dia tak mati, dia balik ke Pakistan. Isnin dia mengajar semula sampailah hari Khamis. Tengah hari dia berhenti, petang dia bertolak ke Afghanistan. Dia berperang lagi menentang tentera Rusia. Kalau tak mati, balik lagi ke Pakistan, terus mengajar di universiti. Tetapi hari-hari mulut dia sebut dia nak mati, hari-hari dia nak mati, sampai isteri dia tidak hairan. Sampai isteri dia lali dah, dan sampai isteri dia dah bersedia dah nunggu hari dia akan mati. Sebab hari-hari dia berdoa, dia nak mati pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalau kita tak dapat mati syahid pun, kita jadilah orang yang rindukan Allah Subhanahu wa taala, orang yang kasihkan Allah Subhanahu wa taala,
selama kita hidup di atas dunia ini. Yang banyak ingat kita kepada Allah, sehingga kita sentiasa rugi kalau sekiranya kita banyak menggunakan masa di dunia kita ini untuk perkara lara, apatah lagi perkara maksiat. Perkara lara pun kita rasa rugi kalau kita tak gunakan umur kita dan masa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang lebih indah tuan-tuan, dalam ayat ini Allah menyatakan bahawa mereka dapat berita gembira tentang rakan-rakan mereka yang menyambung perjuangan. Mereka dapat berita gembira tentang rakan-rakan mereka yang menyambung perjuangan. Mereka yang sudah gugur syahid ini akan teringat. Kalau adalah kata-kata kawan-kawan kita yang telah tumbang dalam perjuangan menegakkan agama Allah, maka mereka akan dengar cerita kawan-kawan dia yang masih hidup atas dunia ni. Mereka akan dengar kawan-kawan dia sedang beratur menunggu giliran untuk syahid juga, untuk dapat bertemu dengan rakan-rakan yang mereka rindu. Apa tidak rindunya tuan-tuan? Sama-sama berjuang di dunia, sama-sama berjuang menegak, sama-sama susah senang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Tiba-tiba terpisah kerana ada yang pergi dahulu. Terasa kerinduan itu tuan-tuan. Saya sendiri umpamanya dalam saat-saat seperti ini, saya teringat kepada arwah Cikgu Radhi. Cikgu Radhi, saya teringat arwah Sidik, saudara Sidik, dan antara dua sahabat saya di Gombak dahulu, bersama-sama sekali dengan Ustaz Salahuddin Nasir, sama-sama memperjuangkan Islam di Gombak pada masa itu. Sama-sama tidur, sama-sama tidur lewat, sama-sama pergi mesyuarat, balik mesyuarat, sama-sama pergi ceramah, balik mesyuarat, balik ceramah, singgah minum di Greenwood, di mana-mana warung, di mana-mana gerai, ambil masa bertenang, bersembang sekejap, balik rumah dah lewat, bangun balik, pergi pejabat. Cikgu Radhi dia pergi pejabat, saya buat kerja saya, petang malam jumpa balik, teruskan perjuangan. Dan sekarang Cikgu Radhi dah tak ada, saya Sidik dah tak ada, mereka pergi dulu meninggalkan dunia ini. Rindu tuan-tuan, rindu dengan sahabat-sahabat, rindu dengan adik saya yang seperjuangan, walaupun bukan sekadar adik, tapi dia juga orang yang seperjuangan dengan saya, sama fikrah, sama perjuangan dia, tetapi dia pergi dulu. Rindu kepada mereka. Sebagaimana kita yang masih hidup rindu kepada kawan-kawan kita yang sama-sama berjuang, yang telah pergi meninggalkan dunia ini. Begitulah Al-Quran, ayat Al-Quran ni beritahu kita, Allah cerita dalam ayat ini bahawasanya mereka juga rindu kepada kita yang masih hidup, kita yang masih tinggal. Mereka juga menunggu-nunggu, menanti-nanti bila saatnya kita dapat bertemu dengan mereka, atau mereka dapat bertemu dengan kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang hormati sekalian, berhubung dengan nikmat dan azab kubur ini juga. Di sana minta maaf ada gangguan audio. Di sana ada firman Allah Subhanahu wa taala. Ada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, ada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, dia tengok jam. Ada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم.
Sadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang menegaskan keyakinannya dengan berkata, Tuhan kami ialah Allah, Rabbun Allah. Kemudian mereka tetap teguh di atas jalan yang betul. Mereka kata Tuhan kami ialah Allah. Kemudian mereka istiqamah. Tidak mudah digoncang, tidak mudah digoyang. Datanglah ribut, datanglah angin, datanglah ancaman, datanglah ugutan, datanglah tawaran, godaan, nikmat. Mereka tetap berada di atas jalan Allah. Mereka istiqamah, berada di atas jalan Allah. Maka para malaikat akan turun kepada mereka dari semasa ke semasa dengan memberi ilham. Janganlah kamu bimbang dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap kamu. Jangan bimbang. Kamu jangan bimbang daripada perkara tidak baik yang berlaku kepada kamu. Kerana orang yang berjuang ni tuan-tuan, ya, ancaman-ancaman perbuatan jahat sangat besar terhadap mereka. Sebab tu tuan-tuan, saya teringat, saya nak cerita kemudian tapi dah terlintas ni, saya cerita dah takut lupa. Kadang-kadang kita hairankan kenapa orang yang begini tuan-tuan, mereka tidak takut. Mereka tidak takut penjara. Mereka tidak takut mati umpamanya. Mereka tak takut mati tuan-tuan. Kita takut dengan mati tapi mereka tidak takut mati. Umpamanya Syed Qutb. Syed Qutb ketika dia nak digantung tuan-tuan. Cerita Syed Qutb ni panjang tapi nanti habis masa pula. Saya cerita yang perlu je lah. Ketika dia nak digantung tuan-tuan, bersama 10 orang rakan-rakan yang lain, ketika mukanya telah diserkup dengan kain penutup berwarna hitam tu, tengkuknya telah dililitkan tali gantung, mukanya telah ditutup dengan kain hitam bersama 10 rakan dia yang lain. Tiba-tiba ada bunyi horn di luar dewan gantung itu. Pintu diketuk dan ada satu jeep masuk. Walaupun sebenarnya tempoh pergantungan tu dah sampai, tetapi orang yang ada dalam jeep ni diberi isyarat tangan supaya tangguhkan dulu. Gantung, tarik tuil untuk gantung tu tangguh dulu. Menunjukkan dia bukan calang-calang orang. Sebab sebenarnya kalau dah sampai minit dia, tak ada siapa boleh tangguh dah. Tak ada siapa boleh bantah kecuali orang yang betul-betul besar pangkat dia. Orang yang betul-betul besar pangkat dia. Maka saya general, kalau tak salah saya general yang datang tu ialah general tentera Mesir pada masa itu. General tentera Mesir Hamzah Baisuni. Kalau tak salah saya, general tentera Mesir yang bernama Hamzah Baisuni, kalau tak salah saya pada masa itu. Dia beri isyarat. Lalu mereka yang bertugas pun tangguhkan. Dia naik tangga, dia pergi mendekati Syed Qutb. Dan dia arahkan supaya supaya kain penutup Syed Qutb itu ditanggalkan, dibuka. Lalu dibukalah. Lalu dia kata, Tuan Syekh, aku sebenarnya sayangkan kamu sebagai seorang ulama yang aku hormati. Sebab itulah dengan gigihnya aku pergi berjumpa dengan Jamal Abdul Nasir. Aku pujuk dia. Supaya dia supaya dia, saya tak ingat Jamal Abdul Nasir ke siapa. Aku jumpa dia. Sehingga aku pujuk dia supaya jangan gantung kamu. Berilah keampunan kepada kamu. Dan Jamal Abdul Nasir bersetuju, Tuan Syekh. Dia bersetuju, tapi dengan satu syarat. Lalu dia pun keluarkan satu buku nota kecil dan sebatang pen. Dia kata, Tuan tulislah di buku ini. Tuan tulislah dengan tangan Tuan. Aku ini, Syed Qutb, dan rakan-rakanku yang lain memohon maaf kepada Jamal Abdul Nasir. Dan aku mengaku aku bersalah. Kami bersalah. Dan aku memohon maaf kepada Jamal Abdul Nasir. Tanda tangan. InsyaAllah Tuan boleh selamat hari ini. Bukan saja Tuan tidak digantung, Tuan dan rakan-rakan Tuan akan dibebaskan, akan boleh kembali ke pangkuan isteri dan anak-anak tuan-tuan masing-masing. Lalu apa kata Syed Qutb? Aku tidak akan kotorkan jari aku ini
Aku tak akan kotorkan jari aku ini yang setiap hari mengangkat tasyahud, yang setiap hari mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan menulis tulisan dan surat yang sehina itu, kata Syekh Qutb. Aku tidak akan menuliskannya. Lalu kata general itu maksudnya mati Tuan Syekh. Kalau Tuan Syekh degil, kalau Tuan Syekh tak nak tulis, Waalaikumsalam Rosida Razali, Waalaikumsalam. Kalau Tuan Syekh tak nak tulis, kalau Tuan Syekh degil, ya, poziah-poziah ni saya dah ucap salam ke? Waalaikumsalam poziah-poziah. Waalaikumsalam. Eliza, rasanya dah, ya. Kalau Tuan Syekh tak nak tulis, maknanya mati Tuan Syekh. Maknanya mati. Lalu Syed Qutb kata, bila disebut mati tu, Syed Qutb pun kata, marhaban ya al-maut. Marhaban ya al-maut. Marhaban ya al-maut. Silakanlah datang wahai kematian. Silakanlah datang wahai kematian. Dan berlakulah apa yang telah berlaku dalam sejarah. Syed Qutb dan 10 rakan-rakannya digantung mati pada hari itu, tuan-tuan. Digantung mati pada hari itu. Lalu kita berfikir, kenapa mereka ini berani? Kenapa mereka ni tak takut kepada mati? Dan saya teringat saya tak ingat di negara mana, tapi di negara belah Afrika sana, mungkin Sudan, tak ingat saya, tapi negara belah Afrika, ada sekumpulan orang duduk je. Ini macam mereka tawanan tak diikat, tapi ada pegawai bersenjata yang jaga mereka. Mereka duduk je, dan ada seorang yang dipancung, berdiri di tepi lubang, duduk di tepi lubang dan dipancung. Kepala dia bergolek dalam lubang, kemudian dia baki badan dia ditolak dalam lubang. Yang lain-lain ni dia tunggu giliran, tuan-tuan. Tunggu giliran dipancung. Dan tak nampak rasa takut pada mereka, tuan-tuan. Dalam video tu saya tengok, tak ada. Patutnya dah nampak kawan kena pancung depan mata, patutnya takut, menjerit dah, menggelepar dah. Tapi tak. Mereka boleh tunggu dengan tenang. Mereka tunggu dengan tenang giliran mereka untuk dipancung, tuan-tuan. Mereka tunggu dengan tenang giliran mereka untuk dipancung. Kemudian bangun seorang lagi. Pancung. Saya pejam mata masa pancung tu. Tolak dalam lubang. Bangun seorang lagi. Saya tak tengok dah. Saya tak nak tunggu dah. Saya tak nak tengok. Saya tak nak habiskan tontonan saya kat atas video tu, tuan-tuan. Saya percaya mereka ini adalah golongan Islam, pejuang Islam. Yang masa tu isu orang Islam dibakar tu, di negara apa saya tak ingat. Dia yang dibakar, dia yang dipancung seperti itu. Kita hairan melihat mereka yang duduk beratur ni tak takut sikit pun. Tak menangis pun, tak menjerit pun, tak. Mereka tunggu je giliran mereka. Sampai masa giliran bangun, duduk, tunggu tengkuk putus. Apa yang menyebabkan mereka tidak takut, tuan-tuan? Seperti Syekh Qutb ini, dan seperti 10 rakan-rakannya ini, dan seperti video yang saya ceritakan ini, dan seperti cerita-cerita lain yang kita tak tahu, yang kawan-kawan tahu, tuan-tuan tahu. Inilah rahsianya. Tatanazzala alaihimul malaikah. Ada malaikat turun pada mereka, tuan-tuan. Malaikat turun. Mereka yang istiqamah, berazam untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kuatkan semangat hati mereka. Tuhan turunkan kepada mereka para malaikat, sehingga mereka tak takut apa pun. Cuba lihat, kalau ikut ayat sebenar dia kata apa? Tatanazzala alaihimul malaikatu alla takhafu. Turun kepada mereka para malaikat yang mengatakan pada mereka, alla takhafu, janganlah kamu takut, wala tahzanu, janganlah kamu berduka cita, wabshiru, berbahagialah kamu, bergembiralah kamu, bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah kamu dengan syurga yang disediakan untuk kamu. Tuan-tuan, inilah rahsianya.
Dan diterjemahkan. Dan penterjemah, kita tengok pula. Penterjemah ini dia kata, janganlah kamu bimbang. Dia buat kurungan sebab benda tu tak ada dalam ayat. Tetapi boleh ada dalam bentuk tafsiran. Allah takhafu, jangan kamu takut. Dia buat kurungan dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap kamu. Jangan takut. Sebab itu para pejuang Islam, mereka tidak takut, tuan-tuan. Mereka tidak takut penjara. Mereka tidak takut tidak takut mati, tidak takut mati dibunuh. Kerana itulah cita-cita mereka. Itulah cita-cita mereka. Cintakan mati. Dan janganlah kamu berduka cita, dan terimalah berita gembira bahawa kamu akan beroleh syurga yang telah dijanjikan kepada kamu oleh Allah. Sebab itulah mereka tak takut. Mereka teringat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita tak lama duduk atas dunia ni. Lambat laun kita akan mati. Dan bila kita mati, tak mahu ada syurga atau neraka, maka mereka menempah syurga dengan kematian mereka kerana Allah itu. Kamilah. Lalu Allah SWT mengatakan lagi, yang bermaksud, kamilah penolong-penolong kamu dalam kehidupan dunia dan pada hari akhirat. Allah Ta'ala menjanjikan kepada kita, tuan-tuan. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menjanjikan kepada kita, Allah lah penolong kita. Sebab tu jangan takut untuk menolong agama Allah. Allah janji dalam ayat lain, in tansurullaha yansurukum. Jika kamu tolong Allah, Allah akan tolong kamu. Tidak ada makhluk yang akan lebih selamat, tidak ada manusia yang akan lebih selamat apabila ia mendapat pertolongan Allah. Tidak ada yang lebih selamat kecuali dia mendapat pertolongan Allah. Dan bagaimana nak dapat pertolongan Allah? Dengan menolong Allah, dengan menolong agama Allah, menolong mempertahankan, menegakkan, memperjuangkan agama Allah, membela agama Allah. Bila agama Allah dicaci, dihina, bela, tegakkan, menolong dengan membela dan menegakkannya, maka kita akan dapat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Dalam ayat ni Allah janji, kamilah penolong kamu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kamilah penolong-penolong kamu dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, dan kamu akan beroleh pada hari akhirat apa yang diingini oleh nafsu kamu, serta akan beroleh apa yang kamu cita-citakan mendapatkannya. Pemberian-pemberian yang serba mewah itu di akhirat itu, sama ada di barzakh nanti. Maknanya Allah menolong kita di dunia. Cuma kadang-kadang di dunia ni pertolongan Allah tu tak berapa nampak, kecuali kita nilai dan kita timbang dengan halus. Macam Rasulullah SAW. Rasulullah pernah patah giginya, lubang pipinya, luka, darah tumitnya, dimaki, dicaci, difitnah Rasulullah. Adakah Allah tak tolong Rasulullah daripada fitnah? Adakah Allah tak tolong Rasulullah daripada patah gigi, luka, cedera? Tidak. Di dunia ini pertolongan Allah terhadap perkara-perkara yang penting sahaja. Pertolongan sehingga tidak menghalang perjuangan. Yang lain tu Allah biarkan atas nama untuk menguji kita dan menambah pahala kita. Di dunia Allah menolong kita, di akhirat, di barzah, di kubur nanti. Orang yang ditolong Allah di dunia, kerana dia menolong Allah, maka Allah akan tolong dia di dunia. Allah juga akan tolong dia di barzakh. Allah akan tolong dia di mahsyar. Allah akan tolong dia di akhirat. Dengan pemberian-pemberian yang mewah, nikmat-nikmat yang mewah, tuan-tuan. Tuan-tuan, begitulah. Jadi ayat ini menegaskan bahawa di antara orang yang akan mendapat nikmat di barzakh itu, bukan saja di barzakh, di mahsyar dan juga di syurga, ialah orang yang istiqamah menolong agama Allah, menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbunallah thumma istaqamu. Mereka mengatakan Tuhan kami ialah Allah. Sebab itu syariat yang kami nak pakai ialah syariat Allah. Apa yang kami mahu dan perjuangkan ialah cuba berusaha sedaya upaya menegakkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Benar istiqamah, tidak goncang, tidak goyang. Maka Allah akan menolong mereka di dunia, dan Allah akan menolong mereka di kubur. Allah menjadi penolong mereka di mahsyar. Allah juga menjadi penolong mereka di syurga nanti, insya-Allah, tentunya. Jadi tuan-tuan,
sebelum saya berhenti, saya nak sebut ayat ujung ni, kalau ikut apa yang diajar oleh Dr. Harundin ni, almarhumnya, ayat yang berbunyi fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'una nuzulan min ghafurir rahim. Ya, ya, bermula daripada fiha tu. Fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'una nuzulan min ghafurir rahim. Ayat ini surah apa ni? Ayat 32, ayat 32. Ujung ayat 32, tuan-tuan. Surah Fussilat. Dengar? Catat. Ayat 32 surah Fussilat, ujung dia. Bermula daripada perkataan fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'una nuzulan min ghafurir rahim. Ya. Pada hari akhirat itu fiha tashtahi itulah dia bermula padanya, maknanya pada kubur tadi, atau pada mahsyar tadi, atau pada syurga itu, tentunya apa yang kamu mahukan, inginkan oleh nafsu kamu, dan bagi kamu padanya apa yang telah dijanjikan kepada kamu, diturunkan oleh Allah yang pengasih lagi penyayang. Dr. Harundin menyifatkan ayat ini diamalkan untuk orang yang tak ada selera makan. Saya dulu masa sakit dulu tak ada selera makan. Tuan-tuan tahu kan, sekarang dah berisi sikit lah, ya. Dulu sebelum tu kurus sangat, orang pun ada sahabat-sahabat yang datang menangis tengok, sebab saya asalnya kan gemuk betul kan, tiba-tiba tengok saya kurus kering betul, nangis dia, ya. Sekarang ni dah berisi balik lah, dah datang selera. Jadi antara yang saya amalkan, tuan-tuan, ialah, tapi cuba-cubalah kawal makan juga. Di antara yang saya amalkan, ya, ialah ayat ni, untuk membangkitkan selera. Ya, jadi sesiapa yang ada masalah tak larat makan, ya, baca ayat ni, insya-Allah. Insya-Allah, moga-moga, ya, ini adalah amalan yang diperturunkan oleh Dr. Harundin. Ada dalam buku dia sebenarnya, ya, dalam buku rawatan dia ada. Ya, jadi tuan-tuan boleh amalkan. Jadi saya berhenti untuk malam ini. Ayat-ayat lain yang dibekalkan oleh penulis kitab ni kita baca pada waktu lain, ya, pada jadual kita akan datang. Jadi sekian kuliah tentang transit di barzah yang ketiga ini, ya. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi dalam jadual akan datang untuk kuliah-kuliah tafsir, ya, kuliah tentang hati. Kuliah hati pun ada, saya akan sambung insya-Allah, ya. Tapi tengoklah nanti bila saya ada tu adalah. Kadang-kadang saya maklumkan, kadang-kadang saya tak sempat maklumkan, ya. Jadi untuk itu sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Ya, nak ucap terima kasih je pada yang hadir. Ya, saya ulang balik. Terima kasih Sal Trisha, terima kasih Nurhayati Ismail, terima kasih Asma Zuraida, terima kasih Khairi Alias, terima kasih Jamali Ajani, terima kasih Inama Ahmad, terima kasih Amir Isma, terima kasih Hazira Ahmad Arus, terima kasih Eliza Liza, terima kasih Pozia, terima kasih Rosida Razali, terima kasih pesahabat kru audio kuliah, kalau tak salah saya Syahrul Azam, ya. Terima kasih kerana bersama dengan saya dalam kuliah ini sejak dari tadi lagi, ya. Terima kasih juga kepada Zulkarnain Syaib dan juga Zauji Wildani, ya, kerana bersama-sama juga. Jadi sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.